Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rakan, tuan-tuan dan puan yang saya kasih sekalian, marilah sama-sama kita panjat setinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan puja hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang layak kita persembahkan. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat baginda ridwanullahu alaihim ajma'in. Selamat datang saya ucapkan kepada sahabat-sahabat sekalian ke live iqim interaktif Quran bersama dengan Imam Malik #sebarkebaikan. Jangan lupa tuan-tuan dan puan untuk sama-sama kita kongsikan video ini kepada rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita, agar mereka sama-sama dapat bersama-sama dengan kita pada malam ni. Selamat datang Zarfan, Zubaidah, Nur Haji, Latifah, Radin, Latifah, Mariani, Arina, Zubaidah, Latifah, Kamaria, Zainab, Zubaidah, Siti Aloya, Adillah, Khadijah, Katijah Taha, Zainab, Said Mahizan, Siti Khadijah, Siti Baizura, Ustaz Zulfi, Robiah, Roshimah, Wan Rohaiza, dan semua rakan-rakan yang bersama-sama dengan kita, Tun Mahathir, Lin, Aini, dan semua yang bersama-sama dengan kita yang sedang menonton. Selamat datang kepada anda semua. Saya doakan mudah-mudahan kita sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya, insya-Allah. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan sekalian,
kita tanpa buang masa, kita terus kepada info tajwid kita pada malam ini, iaitu info tajwid kita yang akan kita bincangkan pada malam ini masih lagi berada pada tajuk yang besar, iaitu waqaf, berhenti. Tetapi kali ini kita akan bincang tentang tanda waqaf di dalam mushaf. Kita biasa jumpa beberapa tempat yang ada tanda waqaf. Tanda waqaf ni tuan-tuan, berhenti dan jalan ni macam lampu syarat. Macam lampu syarat. Ataupun isyarat yang signboard yang ada pada jalan-jalan yang tuan-tuan dan perempuan biasa lihat. Lampu merah kena berhenti. Lampu oren, kuning bersedia untuk berhenti, bukan lagi tekan minyak. Kemudian lampu hijau jalan, jangan berhenti, nanti orang langgar. Begitu maksudnya. So tanda waqaf pun juga ada juga syarat-syarat ataupun ada juga undang-undang untuk kita membaca ayat suci Al-Quran. Okey. Baik. Sedikit sebelum ini kita telah pelajari tentang waqaf yang mana yang telah disebutkan oleh imam yang besar, iaitu Imam Ibnu Al-Jazari di dalam kitabnya, dalam matanya yang menyebut pembahagian waqaf itu ada 3 bahagian, iaitu, ingat balik tak yang kita sebut sebelum ni? 3 bahagian, iaitu waqaf ikhtiyari, atas pilihan kita. Waqaf idtirari, waqaf emergency, ada juga kecemasan kan. Macam accident, kalau dekat jalan memanglah tak boleh berhenti kat situ, tapi kalau dah accident nak jalan macam mana kan. Maksudnya begitu. Kemudian yang ketiga, waqaf ikhtibari, untuk belajar. Okey, untuk penerangan. Yang mana pada bahagian waqaf ikhtiyari, yang pilihan, ada pilihan kita sendiri. Kita boleh pilih nak berhenti dekat mana. Kita tahu kalau kita belajar untuk kita berhenti di mana yang sepatutnya. Terbahagi pula kepada 2. Waqaf jaiz, waqaf ghairu jaiz. Waqaf yang boleh, waqaf yang tidak boleh. Waqaf yang jaiz ada 3 bahagian. Waqaf tam, waqaf kafi dan waqaf hasan. Adapun waqaf ghairu jaiz yang tidak boleh, waqaf qabih. Tetapi semua waqaf-waqaf ini tidak ditunjukkan ataupun tidak diberi alamat di dalam Al-Quran, kerana itu adalah asas. Okey, itu adalah asas yang diletakkan oleh Imam Ibnu Al-Jazari. Adapun tanda waqaf yang diletakkan ketika ini adalah daripada pecahan daripada waqaf kafi, iaitu yang tingkatan yang kedua. Tadi yang pertama tam. Tam ini sempurna. Maksudnya waqaf sempurna itu telah sempurna makna, telah sempurna dia punya tata bahasa, tidak ada lagi kaitan. Okey, cerita tentang orang-orang mukmin dalam surah Al-Baqarah kan. Orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang beriman. Seterusnya masuk pula innal ladzina kafaru, cerita orang kafir. Last wa ulaika humul muflihun, itu adalah waqaf tam. Sempurna makna, sempurna cerita, topik close. Okey. Itu kita recap balik kita punya pertemuan sebelum ini. So pada malam ini kita bincang tentang tanda waqaf itu adalah waqaf kafi. Waqaf kafi. Waqaf kafi ingat lagi tak apa? Waqaf kafi sempurna sempurna pada bahasa. Sempurna pada tata bahasa. Maksudnya jumlah yang mufidah, tidak ada kaitan dengan ayat yang seterusnya, tetapi tidak sempurna pada makna. Masih lagi ada kaitan. Hudal lil muttaqin. Siapa orang-orang muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maksudnya hudal lil muttaqin itu waqaf kafi. Okey. So waqaf kafi ini yang dibincangkan dalam tajuk tanda waqaf dalam mushaf. Yang pertama kita lihat terus. Tuan-tuan dan perempuan, saya yakin ramai yang dah lihat, ramai yang dah ketahui tentang waqaf yang tanda waqaf yang akan kita pelajari ini. Tapi kita mengalu-alukan rakan-rakan untuk sama-sama kita ulang kaji bagi yang dah tahu,
Yang belum tahu, kena ambil tahu. Okey. Baik. Yang pertama, tanda waqaf yang pertama. Alamatul waqfi yang pertama. Tanda dia adalah mim kecil. Ada tanda mim. Short form untuk rumus untuk lazim. Mim kat belakang tu. Lam alif zai mim. Waqaf lazim. Okey. Waqaf lazim. Kita lihat apa yang diberikan, diperkatakan oleh penulis. Tanda waqaf lazim. Lazim ni maksudnya wajib. Tapi kena ingat, kita ada belajar hari tu, ada 2 perkara fakta. Ada 2 kaedah yang semua kena follow. Iaitulah, berhenti pada akhir ayat merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti pada setiap penghujung ayat. Dan yang kedua, tidak ada waqaf yang wajib pada syarak. Maksudnya, kalau kita tidak waqaf di situ, berdosa. Maksudnya kalau kita tak buat, berdosa. Begitu. Tidak begitu. Kemudian, kalau kita, dan tidak juga ada tempat yang tidak boleh waqaf. Tidak ada tempat yang kena wasal, wajib. Tidak ada. Maksudnya, yang dimaksudkan wajib di sini ialah bukan maksud wajib pada syariat. Okey, kita lihat pada nota. Bukan wajib pada syariat. Okey. Yang menyebabkan kalau seseorang meninggalkan waqaf pada tempat itu, bermaksud dia berdosa. Tidak. Macam kita sebut tadi. Tetapi wajib di sini, maksudnya lazim di sini adalah secara istilah tajwid. Okey. Maksudnya lazim juga dalam bahasa Melayu kita sebut sebagai lazim. Kelaziman. Biasa orang berhenti memang sampai pada ayat ni ada tanda mim, kita akan berhenti. Kebiasaan begitu. Okey, supaya kerana apa diletakkan tanda waqaf ini? Kerana supaya pembaca dapat membezakan antara 2 maksud ayat yang berlainan. Okey, 2 maksud ayat yang berlainan. Cuba lihat surah Al-An'am, ayat yang diberikan di sini adalah ayat yang ke-36. Innama yastajibul ladzina yasma'un wal mauta yab'athuhumullahu thumma ilaihi yurja'un. So maknanya, kalau kita lihat maknanya, hanya orang-orang yang menyahut seruanmu itu ialah mereka yang mendengar, yang mahu menurut kebenaran. Sampai yasma'un. Orang-orang yang mendengar sahaja yang akan menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan wal mauta yab'athuhumullah, sedangkan orang-orang yang mati, Allah bangkitkan mereka semula pada hari kiamat. Orang mati, dah cerita pasal orang mati. Sebelum tu cerita pasal orang yang mendengar, orang yang masih hidup. Kalau kita sambung, innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'athuhumullah, maksudnya hanya orang-orang yang menyahut seruanmu itu ialah mereka yang mendengar dan mati. Mereka yang mendengar dan orang mati. Yang Allah akan bangkitkan semula. So, jadi kita panggil bertukar makna. Okey? Dia boleh menjadi bertukar pada makna yang sepatutnya yang ingin disampaikan. Sebab itu, setiap waqaf lazim, kita letakkan di situ tanda mim supaya kita dapat membezakan satu cerita dengan cerita yang lain. Okey, ni cerita pasal orang yang mendengar, yasma'un. Ni cerita selepasnya cerita pasal orang mati. So kita tidak sambungkan. Tapi kalau sambung juga pelik lah. Sebab lazim orang berhenti dekat situ. Tak adalah sampai jadi berdosa. Cuma dia meragukan orang yang mendengar. Apatah lagi orang yang memahami tentang bahasa Arab ini, dia akan menjadi ragu-ragu. Takkan Allah kata macam ni? Orang mendengar dengan orang mati nak sahut seruan, sedangkan orang mati dah mati. Nampak tak? Dia jadi tawahum ni, maksudnya kekeliruan, menjadikan kekeliruan pada orang ramai. So waqaf, berhenti waqaf di situ. Okey. Innama yastajibul ladzina yasma'un. Okey. Okey, jika pembaca menyambung kedua ayat ni, pembaca akan menyangka jawapan yang dimaksudkan dalam ayat adalah dari orang yang mendengar dan dari orang yang telah mati. Dan ini tidak benar, seperti yang kita dah terangkan tadi. Okey. So, satu
topik dulu, kita ambil tanda waqaf pada malam ini, iaitulah waqaf lazim. Ada mim. Tapi hati-hati jangan bertukar dengan mim yang ekornya tarik ke bawah. Mim, orang panggil mim toge. Ada yang panggil mim toge. Toge kan macam tu, bulat-bulat, dia tarik ke bawah. Ini mim ekor pendek. Okey, waqaf lazim. Baik, cukup dulu setakat itu. Kita terus beralih ke segmen seterusnya, iaitulah talaqi Al-Quran. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, adakah anda semua dah bersedia untuk sama-sama kita bacakan ayat suci Al-Quran pada malam ini? Okey, rakan-rakan yang baru hadir, selamat datang kepada anda semua dalam IKIM. InsyaAllah pada malam ini kita akan sama-sama membacakan ayat suci Al-Quran daripada muka surat 278. Adakah anda dah bersedia untuk kita sama-sama bertadarus ataupun membaca ayat suci Al-Quran? Saya baca dan tuan-tuan dan puan-puan follow nanti. Okey, kalau dah bersedia, dengan taranum apa yang akan kita perdengarkan pada malam ini? Masih lagi tak sempat untuk sediakan video. Tak apa tuan-tuan. Kita ada kesempatan, ada kekuatan, kesihatan yang baik, kita akan sediakan, insyaAllah. Baik, kalau dah bersedia, jarkah? Belum lagi. Dengan Taranum Hijaz. Hari ni dengan Taranum Hijaz, okey? Hari ni kita dengan Taranum Hijaz. So, yang dah bersedia, komen. Jangan lupa komen sedia. So, follower daripada Masjid Bukit Sayyidina Bukit Damansara ataupun Masjid Sayyidina Omar juga bersama-sama dengan kita. Seliza, Mazna, Raja. Maksudnya ada yang menonton daripada saluran Masjid Sayyidina Omar. Tak apa, silakan. So, kita punya main adalah di saluran Imam Malik. Tak apa, sama je. Saya jalan sekali dua agar kita nak tarik ramai lagi bersama-sama dengan kita. Selamat datang semua. Baik, kalau dah bersedia dengan Taranum Hijaz. Okey, kita bacakan bermula daripada ayat 94. Okay, kita cubalah setakat mana yang boleh. Suara ni serak-serak lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sedia mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها. Perhatikan, dakhalam bainakum itu bukan waqaf lazim, okay? Itu adalah untuk iqlab, tanda untuk iqlab, mim toge. Ada orang panggil mim toge, ekor dia ke bawah panjang. Sedia mula. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. Dengung, kena tebal sebab huruf qaf itu tebal. Qaf itu adalah huruf isti'la, tebalkan dia.
Sekali lagi, sedia mula. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. Begitu. Terusnya, إنما عند الله إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Ini adalah dalil untuk kita memulakan bacaan Al-Quran, kena baca ta'awuz, minta perlindungan daripada Allah. Bila kamu nak baca Quran, fasta'iz billah, minta perlindungan daripada Allah, daripada syaitan yang direjam. Ingat selalu sebelum mulakan kena auzubillah. Baik, teruskan ayat ke-99. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم
به مشركون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. Dia tarik nafas, duduk keadaan yang tegak. Tarik nafas, masuk dalam perut. Sedia mula. Wa idza baddalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunazzilu qalu innama anta muftar. Kalau tak sampai, untuk pilihan yang kedua boleh berhenti. Ayatin wallahu a'lamu bima yunazzil. Wallahu a'lamu bima yunazzil. Berhenti kat situ, kemudian ambil belakang balik. Wallahu a'lamu bima yunazzil. Okay, bagi yang tak sampai. Seterusnya. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Silakan. بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين صدق الله العظيم. الحمد لله. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Tuan-tuan dan puan-puan, tahniah saya ucapkan kepada semua yang bersama-sama dengan kita pada malam ini membaca satu muka surat daripada Al-Quran. Mudah-mudahan Allah beri kita keberkatan pada malam ini sehinggalah ke hari esok dan seterusnya. Baik, rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada sebarang pertanyaan boleh tinggalkan di ruang komen. Kita kongsikan mana yang masih kabur. Okay, saya ucapkan selamat datang juga kepada rakan-rakan yang baru hadir bersama-sama dengan kita. Kita sekarang berada dalam iQIM Interaktif Quran bersama dengan Imam Malik. iQIM #sebarkebaikan. So rakan-rakan yang berhadir, jangan lupa tekan button share, bantu saya dan bantu juga kawan-kawan kita di luar sana untuk bersama-sama dengan Al-Quran, mendekatkan diri dengan Al-Quran. Secara automatik kita mendekatkan diri kita kepada pemilik Al-Quran ini. Okay, mudah-mudahan. So rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan, kalau tak ada sebarang pertanyaan, sampai di sini dulu kita punya pertemuan. Kita jumpa lagi malam esok seperti biasa jam 10 malam dalam iQIM #sebarkebaikan. Saya akhiri dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.